Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau fid darain, amin Allahumma amin. Fasal ataupun perihal wara', haram dan syubhah, muka surat 121. Lazimkan wara' dan jauhi yang haram dan yang syubhat. Wahai saudaraku, hendaklah anda lazimkan diri berwara' dari mengambil yang haram dan yang syubhah, kerana wara' itu adalah sendi agama dan itulah yang dipegang oleh para ulama yang amilin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah tempatnya. Berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang bimbang, iaitu berhati-hati dari yang syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan membersihkan ataupun menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh melakukan yang syubhat, dia akan terjatuh ke dalam yang haram. Dan ketahuilah bahawa orang yang mengambil dari yang haram dan yang syubhat, jarang-jarang dia akan diberikan taufik untuk amalan yang salih. Dan jika dia diberikan taufik secara zahir, maka mestilah dia akan ditimpa bala bencananya yang batin, yang bakal merosakkannya, seperti perasaan ujub dan riak. Walau bagaimanapun, maka orang yang memakan yang haram, semua amalannya akan tertolak, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tayyib, bagus, bersih. Dia tiada menerima melainkan yang bagus sahaja. Penjelasan tentang perkara ini iaitu bahawa semua amalan itu tiada terkesan kecuali dengan gerak-geri anggota badan, dan gerak-geri badan pula tidak mungkin berlaku kecuali dengan kekuatan yang bersumber dari makanan. Maka jika makanan itu buruk, yakni tidak halal, jadilah semua kekuatan dan gerak-geri yang bersumber daripadanya buruk pula. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillahu dhalika minkum illa biwara'in hajiz." Jika kamu bersembahyang hingga menjadi kurus kering dan kamu berpuasa hingga menjadi seperti lidi, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada akan mengkabulkan ibadat kamu melainkan dengan wara' yang kebal, iaitu wara' yang menghalang daripada melakukan yang dilarang. Diriwayatkan marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa membeli suatu pakaian dengan harga 10 dirham dan padanya terdapat 1 dirham yang haram, nescaya Allah tiada menerima salatnya selama dia masih memakai pakaian itu. Kalau ini hanyalah hukum sehelai pakaian yang 1/10 harganya dari yang haram, maka bagaimana keadaannya pula jika semua sekali dari yang haram? Dan kalau ini hanya terkait dengan sehelai pakaian sahaja yang terlekat pada batang tubuh yang zahir, maka apa katamu pula pada makanan yang telah mengalir pada urat-urat
dan tali perut yang mengalir daripadanya ke seluruh tubuh pula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, diberikan kita kesempatan untuk masuk pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan, dan kita telah berada pada hari yang ketiga. Kejam kelip dah hari ketiga, yang mana hari ketiga ni dah 3/10 ataupun 3/10 daripadanya, iaitu daripada hari-hari rahmat. Awaluhu rahmah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1/3, 3/7 daripadanya dah gone, berbaki 7 hari. Dan 3 hari yang telah berlalu ni, berapa banyak daripada Al-Quran yang telah kita baca, berapa banyak daripada ibadat-ibadat yang telah mampu kita buat, dan bagaimana kita nak usaha setiap hari menjadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Dan moga-moga kita diberikan semangat seperti mana kita ada semangat di awal Ramadan. Moga-moga ianya berterusan hingga ke akhir. Bahkan apabila kita masuk pada 10 hari yang terakhir itu, semangat kita bertambah, bukan mengurang, sehingga kita mendapat pengampunan, mendapat rahmat dan mendapat pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan tentang muqaddimah, introduction tentang wara', dan kita sebutkan tentang satu orang alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kita sebutkan tentang Abdullah bin Mubarak ini menjadi seorang alim yang hebat, seorang alim yang mengamalkan dengan ilmunya dengan keberkatan seorang ayah yang bersifat wara', seorang ayah yang berhati-hati dalam melakukan dalam mengambil ataupun melakukan sesuatu perkara, yang mana kisahnya kita sebutkan bahawa dia bekerja di sebuah kebun. Untuk menjaga daripada kebun tersebut, maka dia tidak memakan apa-apa yang terdapat di kebun itu, sebab bagi dia tugas dia adalah untuk menjaga dan bukan untuk mengambil daripada apa-apa yang berada di situ. Sehingga keluarlah daripada orang yang bersifat wara' ini anak yang bernama Abdullah bin Mubarak. Begitu juga kalau kita baca tentang kisah Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, disebutkan bahawa ayahnya seorang peniaga. Bahkan kalau tak silap, ayahnya merupakan salah seorang yang melazimi pengajian Abdullah bin Mubarak. Maka disebabkan ayah Imam Bukhari ini duduk dengan orang yang bersifat wara', maka mengalir sifat wara' itu kepada ayahnya Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari mengatakan bahawa ayahku mengatakan tidak ada satu sen pun daripada perniagaannya itu masuk daripada wang-wang syubhat. Tidak ada satu sen daripada perniagaan ayahnya Imam Bukhari yang dianggap sebagai syubhat. Maka lahirlah satu orang yang mampu untuk mengarang kitab yang sangat hebat, sehingga dikatakan tidak ada kitab, iaitu asahul kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran merupakan kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bermulanya daripada apa? Bermulanya daripada sifat wara' tersebut. Disebutkan juga tentang Abdullah bin Mubarak, wara'nya dia, ada satu kali dia pinjam satu pen dekat Baghdad, adalah dekat Syam. Dia pinjam pen daripada satu orang dekat Syam, dekat Syria. Kemudian dia balik ke rumah dia duduk, Abdullah bin Mubarak duduk dekat Baghdad, kat Iraq. Jadi sebab dia terlupa nak pulang balik pen tu, dia patah balik ke Syam semata-mata nak pulangkan balik pen. Punya sifat berjaga-jaga. Sebenarnya kalau nak ikutkan, pen tu apa sangat, kira halal lah kan. Kalau kita anggap macam tu lah. Akan tetapi orang-orang yang bersifat wara' ni, hatta perkara-perkara yang dianggap kecil, dia akan kembalikan kepada tuan punya pen tersebut. La ilaha illallah. Maka sifat wara' ini lebih adalah sifat berhati-hati agar tidak tergelincir melakukan perkara yang dilarang, sama ada perkara yang dilarang itu adalah daripada yang makruh ataupun daripada yang haram.
Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang sifat warak ni, sifat berhati-hati, sehingga kita tidak tergelincir masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, tilka hududullah, itulah batasan-batasan ataupun larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekati. Allah sebutkan ini dia punya batasan, jangan kamu dekati batasan itu. Allah tak kata jangan kamu lakukan perkara yang dilarang, tapi Allah kata jangan kamu dekati perkara-perkara yang dilarang itu. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana bila kita mendekati daripada apa yang dilarang, ditakuti kita akan tergelincir melakukan perkara tersebut. Begitu juga dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Adam alaihi salam, apabila Allah menceritakan tentang Nabi Adam, perintah Allah sewaktu Nabi Adam dalam syurga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin, jangan kamu mendekati daripada pokok tersebut. Kerana apa? Kerana apabila kamu mendekati daripada pokok tersebut, kamu ditakuti kamu akan menjadi tergolong daripada orang-orang yang zalim. Asalnya apa? Asalnya larangan untuk makan daripada buah daripada pokok tersebut, tapi nak pastikan agar supaya tak termakan pokok tersebut, dilarang untuk mendekati pokok itu sendiri. Padahal buah tu macam a portion, satu bahagian daripada pokok tu pun tak dibenarkan untuk didekati, kerana takut bila dah dekat dengan pokok akan makan. Dan itulah juga yang terjadi. Begitu juga sifat warak ni, orang yang ada sifat warak, dia akan berjaga-jaga daripada perkara yang makruh. Dan Allah jadikan di dalam syariat Islam, dijadikan perkara yang haram, sebelum perkara yang haram tu dijadikan perkara-perkara yang makruh. Maka orang yang berhati-hati daripada perkara-perkara yang makruh, berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan diri daripada perkara-perkara yang makruh, insya-Allah dia akan terhalang daripada perkara yang haram. Begitu juga sebaliknya, dalam disebutkan bahawa mereka-mereka yang menjaga daripada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka akan diberi taufik untuk melakukan perkara-perkara yang sunat. Orang yang mengambil berat tentang perkara-perkara yang sunat, pasti dia akan menjaga daripada perkara yang wajib. Tapi orang yang tidak mengambil berat daripada perkara yang adab, maka dia akan meremehkan perkara yang sunnah. Orang yang meremehkan perkara yang sunnah, dia akan meremehkan perkara yang fardu. Dan apabila waliyadzubillah, bila dia dah meremehkan perkara yang fardu, maka dia mudah untuk tergelincir untuk keluar daripada agama Islam, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala wa hakadha. Maka setiap batasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan itu ada hikmah. Suara okey? Macam perlahan sikit tak? Ke okey? Okey. Alright. La ilaha illallah. Naam. Dalam hadis, jadi tadi kita sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tilka hududullah, itu merupakan larangan Allah, fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati daripada pokok tersebut, takut-takut kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar, tak jelas yang haram, tak jelas keharamannya dan tak jelas kehalalannya. Sebab dia in between kan, maksudnya yang halal tu dah confirm halal, yang haram dah confirm haram, tapi ada perkara-perkara yang syubhah, yang kita tak pasti, ini okey ke tak okey, halal ke haram ke, boleh ke tak boleh ke. Maka daripada perkara-perkara yang mutasyabihat, sebagai contoh, kalau yang halal tu boleh makan, kalau yang halal boleh dilakukan. Adapun yang haram confirm tak boleh makan. Adapun yang haram daripada perbuatan confirm tak boleh dilakukan. Maka perkara apa kita nak buat dengan perkara yang in between, yang samar-samar?
Kita tak sure sama ada dia 100% halal ataupun 100% haram. Maka orang yang menjauhkan diri daripada perkara yang syubhah, yang dia tak pasti sama ada 100% halal ataupun 100% haram, orang yang menjaga, mengelakkan diri dia, berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang syubhah, kata Rasulullah, dia telah menjaga daripada agama dan maruah dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan tadi. Naam. Jadi Allah dah perintahkan kita untuk bersifat warak. Nabi SAW perintahkan kita untuk bersifat warak. Dan kalau kita tengok dalam kisah-kisah, kita dah sebutkan tentang kisah Abdullah bin Mubarak, kita dah sebutkan tentang kisah ayahnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Ada juga salah seorang salih yang mana dikenali sebagai Bishr Al-Hafi. Sayyidina Bishr Al-Hafi, seorang yang dikenali dengan sifat warak. Bukan hanya dia warak, anak dia pun bersifat warak. Maka satu hari Sayyidina Bishr Al-Hafi ni dia pergi masjid, dia pakai selipar baru. Dia pergi masjid pakai selipar baru. Jadi bila dia pergi masjid, balik daripada masjid, selipar baru kan. Jadi adalah orang yang nak pinjam. Orang pinjam tak pulang balik, orang ambil lah kiranya. Jadi bila dia keluar tengok selipar baru dia hilang, dia pun sedih sampai dia menangis. Orang pun tanya, "Wahai Bishr, kenapa kau menangis?" Dia kata, "Aku sedih sebab selipar aku hilang." Orang ni pun kata, "Selipar je kan, khalas belilah baru, mafi muskilah, tak ada masalah besar, bukan masalah besar." Dia kata, "Yang menyedihkan aku bukan kerana selipar baru aku hilang, yang menyebabkan aku sedih adalah kerana disebabkan aku orang tu masuk neraka, ataupun disebabkan aku orang tu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana aku menginginkan selipar baru, orang tu tak akan curi." Jadi dia salahkan diri dia dan dia risau keadaan orang yang mengambil selipar dia baru. Dan dikatakan bahawa semenjak hari itu dia tak beli selipar, bahkan dia tak pakai selipar langsung, sehingga dia diberi gelaran Al-Hafi, orang yang berkaki ayam ataupun orang yang berjalan tanpa selipar. Tak nak menyebabkan orang lain berada dalam kesusahan. La ilaha illallah. Ala kulli hal, anak dia pula, tadi cerita pasal bapa dia, anak dia ada anak perempuan pun bersifat warak seperti ayahnya. Jadi satu hari anak perempuan dia bertanya satu soalan kepada Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Maksudnya diorang ni duduk around that time lah, Sayyidina Bishr Al-Hafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang besar, imam yang agung, duduk more or less, they live in the same time. Jadi ada soalan datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa soalan yang datang? Dia kata, "Aku ni kerja aku jahit baju. Jadi terkadang aku jahit baju di waktu malam. Aku menggunakan sama ada lampu, yang ini bulan cahaya bulan tu untuk nak jahit baju, ataupun terkadang apabila ada orang lalu dekat jalan, lebih kepada pemimpin-pemimpin lah. Zaman dulu pemimpin kalau jalan dengan entourage kan. Jadi bila diorang jalan di waktu malam, diorang ada bawa lampu minyak tanah tu, tak tiang macam tu, ada lampu minyak tanah. Jadi bila mereka lalu, jadi cahaya daripada lampu minyak tanah tu akan masuk ke rumah aku. Jadi bila ada cahaya daripada mereka, aku pun jahit. Boleh tak aku guna cahaya daripada lampu minyak tanah orang yang jalan kat luar tu untuk jahit baju?" Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pelik. Soalan ni macam pelik, tak pernah orang nak tanya lah, sangat detail macam tu kan. Ala kulli hal, jadi Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Kamu ni siapa?" Dia kata, "Aku ni anak kepada Bishr Al-Hafi." Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, "Untuk kamu tak boleh. Sebab apa? Sebab daripada rumah kamu ni datang sifat warak, maka jagalah sifat warak itu. Maka untuk kamu perkara-perkara daripada orang lain." Kenapa dianggap perkara itu perlu ditinggalkan? Sebab apa? Sebab zaman dahulu terkadang orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, duit-duit yang digunakan itu kebanyakannya duit daripada perkara-perkara yang syubhah. Yakni duit orang yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin ni kadang-kadang dia orang punya duit syubhah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, ahsan untuk kamu elakkan diri daripada mengambil lampu, yang mana lampu tu orang tu jalan pun bukannya
kita yang suruh dia jalan, ataupun bukan kita suruh dia suluh lampu tu, tapi nak tunjukkan betapa orang ni bila dia ada sifat warak, dia akan fikir to such an extent bagaimana nak make sure setiap apa yang dilakukan itu 100% halal, barulah dia akan lakukan. Kalau tak, dia akan tinggalkan daripada perkara-perkara yang syubhah. Wa hakadha as-salihin. Jadi maksudnya perkara tu bukanlah perkara yang haram untuk dilakukan secara umumnya, maksudnya boleh dilakukan, tak ada perkara yang salah. Bukan kita yang saja pergi dekat contohnya lampu yang awam ataupun lampu dekat siapa-siapa yang guna, yang mana kita risau sumbernya itu halal ataupun tidak, tapi maksudnya orang tu datang ke rumah tapi nak berjaga-jaga daripada perkara tersebut, maka dilarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk anak Bishr al-Hafi menggunakan lampu tersebut. La ilaha illallah. Naam. Kemudian di sini Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita dengan satu yang mana dikatakan, kalau tak silap, orang yang mengatakan ini adalah Sayyidina Sahal At-Tasturi, satu orang alim juga. Dia kata apa? Dan ketahuilah bahawa orang yang mengambil dari yang haram dan yang syubhah, jarang-jarang dia akan diberikan taufik untuk amalan salih. Man akala al-haram asad jawarihuhu sya'atan abah. Barang siapa yang makan daripada perkara yang syubhah dan haram, dia tidak akan diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, ataupun dia akan terjerumus melakukan perkara yang haram ataupun syubhah, sama ada dia nak ataupun dia tak nak. Seakan-akan dia terpaksa melakukan perkara yang dilarang. Dan kalau dia diberikan taufik pun untuk melakukan perkara yang halal, perkara yang baik, maka dia akan ditimpa oleh penyakit-penyakit yang menjadikan amalan baik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang berfikiran kan, khalas, carilah rezeki apa-apa pun, yang halal ke, yang syubhah ke, yang haram ke, yang penting aku buat, aku beriman, aku beramal salih, aku solat, aku puasa, aku zakat, aku haji. Sumber rezeki tu tak kisah, halal ke, syubhah ke, haram ke dan sebagainya, dia tak kisah. Tapi di sini diingatkan, orang yang menggunakan harta yang syubhah ataupun yang haram, walaupun terkadang nampak macam dia boleh melakukan ketaatan, akan tetapi ketahuilah bahawa ketaatan dia itu tidak akan lari daripada penyakit-penyakit hati yang akan menyebabkan dia punya amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mempunyai sifat riak ataupun ujub ataupun bangga diri dan sebagainya, sehingga amalan itu ditolak, ataupun tidak mempunyai ikhlas dalam amalan dan sebagainya. La ilaha illallah. Kemudian dijelaskan kerana apa? Kerana semua amalan itu dilakukan dengan tubuh badan, dan tubuh badan itu bergerak dengan tenaga, dan tenaga itu terhasil daripada makanan, dan makanan itu dibeli daripada sumber rezeki, sama ada yang halal ataupun yang haram. Jadi kalau sumber rezeki itu halal, makanan yang dibeli itu akan menjadi halal. Makanan yang halal akan mendatangkan energi yang positif, yang memberi kekuatan untuk lakukan ketaatan. Dan ketaatan itu apabila dilakukan dengan perkara yang halal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya juga sama. Kalau kerja sumber rezeki itu haram, kemudian dibelikan makanan yang walaupun makanan itu halal tapi digunakan duit yang haram, kemudian dia makan, maka makanan itu pun dianggap sebagai haram dan sebagainya, maka amalan yang akan keluar daripada ataupun energi yang dihasilkan daripada rezeki yang haram itu akan merosakkan daripada amal ibadah, walaupun zahirnya itu melakukan amalan yang salih. Kalau kita tak tahu, perbahasan dia panjang sebenarnya. Contohnya kalau kita bermuamalah dengan orang, kita tengok, contohnya kadang kita tahu satu orang ni kerja dia apa? Kerja dia, ataupun katalah dia ada bisnes. Dia ada bisnes yang halal, dia ada bisnes yang haram. Contohnya, dia ada buat construction, lepas tu dia ada buat waliyadzubillah perkara yang haram, judi ke apa ke. Jadi kita tengok
50% dari, katalah 50% tu daripada construction, 50% daripada yang haram. Jadi katalah orang ni bagi duit kat kita, orang-orang seperti ni bagi duit kat kita, jadi kita tengok bilangan duit tu. Contohnya kalau duit tu, the amount kira boleh diambil daripada, maksudnya percentage tu tak adalah banyak, maksudnya kira duit tu boleh datang sama ada daripada yang halal ataupun yang haram. So macam tu okey. Tapi walaupun macam tu, waraknya untuk ditinggalkan. Ditinggalkan bukan untuk tolak, tapi maksudnya kita boleh bagi kat orang lain, tak perlu untuk kita nak pakai. Sebagai contoh, diorang bahaskan juga terkadang bila kita dapat duit daripada pembesar-pembesar dan sebagainya, yang mana terkadang ada elemen syubhah dan sebagainya, maka tidak ditolak tapi diberikan kepada orang-orang yang lebih layak untuk menerima harta tersebut. Wahakadha. Macam mana kita ambil, lepas tu kita berikan kepada orang lain. Orang nak kita buat kita semua, tapi bos itu ada mengambil rasuah. Okey. Jadi dia rasuah. Macam mana kita, kadang kita buat, kita tak buat, menolak semua orang lain buat kan. Tapi macam mana kita kerja? Saya tak, ini mana nak uruskan bos yang La ilaha illallah. kita kerja orang senang. Daripada segi kerja, sebagai contoh, kalau kerja tu memang 100% dilarang, maka kita abstain. Adapun kerja yang kita lakukan tu, contohnya kerja tu sebagai, macam mana nak cakap, online malas nak cakap. Nanti kejap lagi akhir, nanti kita akan bahas balik insyaAllah. La ilaha illallah. Naam. Berbalik kepada kita, maksudnya kalau kita tahu benda tu dilarang dalam syarak, kita jangan buat. Sebab apa disebutkan juga talabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari yang halal itu adalah perkara yang fardu setelah yang fardu. Jadi kalau kita Naam. La ilaha illallah. Berat soalan-soalan ni. Anyway, Naam, jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atib mat'amak tustajab da'watak. Pastikan sumber makanan kamu itu halal, maka doa-doa kamu akan diterima oleh Allah, ataupun ibadat-ibadat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang zaman dulu disebutkan, kaum-kaum wanita, kaum-kaum ibu, sebelum suami mereka pergi keluar untuk mencari rezeki, maka akan diingatkan, ittaqillaha fina, takutilah Allah Subhanahu wa taala terhadap kami. Kami dapat bersabar dengan kesusahan, dengan makanan yang sikit, akan tetapi kami tak mampu nak bersabar apabila diazab di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada suaminya. Kadang-kadang suami ni dia nak gembirakan hati orang rumah dan sebagainya, khalas apa-apa yang dia boleh sapu semua disapu. Sebab apa? Nak gembirakan hati orang rumah. Orang rumah pula nak tu nak ni, nak tu nak ni kan, jadi dia pening kepala. La ilaha illallah. Tapi kalau dah diingatkan oleh pasangannya agar supaya mencari yang halal, walaupun sedikit, yang penting halal, maka ianya akan mendatangkan keberkatan di dalam keluarga tersebut. Naam. Dan perkara yang Naam, dan dekat sini dibawa satu cerita yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kalaupun seseorang itu sembahyang sampai jadi kurus kering dan berpuasa sehingga menjadi lidi, kurus kering juga, Allah tak akan terima amalan orang macam tu selagi mana dia tidak bersifat warak. Yang warak ni seperti yang kita sebutkan, warak ni yang haram tak jelas, yang halal pun tak jelas. Kita tak sure whether benda tu 100% halal ataupun kita tak sure benda tu 100% haram. Kalau orang kata benda tu tak 100% haram, dan kita boleh question dia balik, but at the same time benda tu tak 100% halal, jadi
perkara-perkara yang macam tu yang sama-sama ni perlu untuk ditinggalkan, perlu untuk kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan karra'i hama haulal hima, seorang pengembala yang mengembala di kawasan berdekatan dengan kawasan larangan, ditakuti dia akan termasuk ataupun kambing-kambingnya akan termasuk dalam kawasan larangan tersebut. Ketahuilah bahawa setiap pemimpin itu ada kawasan larangannya, iaitu ada private property yang tak bagi orang lain masuk. Dan ketahuilah private property-nya Allah, kawasan larangannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis, ketahuilah dalam badan manusia itu ada seketul daging, yang mana kalau daging itu bersih maka baiklah seluruh badan, kalau daging itu kotor, seketul daging itu kotor, maka hancurlah, rosaklah seluruh badan tersebut. Maka la ilaha illallah. Dan kat sini disebutkan tentang pakaian orang yang membeli pakaian itu dengan dengan rezeki yang haram, waliyadzubillah, tidak diterima ibadahnya. Kalau pakaian yang digunakan oleh anggota tubuh badan luar itu pun tidak diterima, bagaimana pula apabila ianya telah menjadi daripada darah daging. Kemudian Imam Haddad mengatakan pembahagian haram. Ketahuilah bahawa yang haram itu ada dua bahagian. Pertama, suatu benda yang haram pada zatnya, seperti bangkai, darah, khamar iaitu arak dan seumpamanya. Barang-barang ini tidak boleh menjadi halal walau dengan apa sekalipun, kecuali dalam keadaan terpaksa sahaja, iaitu tergantung pada kekalnya jiwa yang terhormat untuk memakannya dengan tiada terdapat yang lain daripadanya. Maksudnya apa? Perkara yang haram, barang tu sendiri haram, tak ada perkara yang dapat menghalalkan perkara tersebut kecuali dalam keadaan darurah. Contohnya, bila seseorang itu dah tak ada benda lain nak makan, dan kalau dia tak makan benda yang haram, maka dia akan mati. Maka menjaga kehidupannya, nyawanya itu lebih penting daripada meninggal, daripada dia berlapas sehingga dia mati. Maka pada keadaan itu sahaja yang membolehkan untuk pengambilan perkara-perkara yang haram, dan itu pun cukup sekadar untuk keep him alive, nak make sure dia boleh kekal hidup. Lebih daripada itu sampai kenyang tak boleh. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, suatu benda yang halal pada zatnya, seperti gandum dan air yang suci, akan tetapi benda-benda itu dipunyai ataupun dimiliki orang lain, itu juga tetap haram buat kamu, sehingga dia jatuh ke tanganmu dengan jalan yang betul yang diluluskan oleh syarak, seperti menjual beli, hibah, hadiah, pewarisan dan seumpamanya. Naam. Jadi yang kedua ni, pada zatnya benda tu halal, tapi kalau ianya belum menjadi hak milik kita, ianya tidak halal digunakan. Basically haram lah kalau kita gunakan tanpa izin, tanpa dimiliki dengan pemilikan syarak dan sebagainya, ataupun diberi hadiah, ataupun diwarisi dan sebagainya. Maka selagi mana ianya bukan milik kita, maka ianya haram untuk digunakan. Bahkan kata para ulama, perkara-perkara yang bukan milik kita ni, kita tidak ada izin pun untuk nak lihat. Sebab tu disebutkan, contohnya ada buku kan, kadang-kadang kita masuk rumah orang, tengok buku, kita pun buka baca suka hati je, bukan milik kita, tak boleh. Punya para ulama ni bersifat warak, berjaga-jaga, sehingga hatta perkara tersebut bukan nak ambil belik, hatta kadang tengok perkara yang bukan kita punya pun diorang ingatkan agar supaya kita jaga pandangan kita, jangan tengok. Apatah lagi daripada perkara-perkara sebagai contoh macam kadang lalu dekat rumah orang, tengok dalam rumah dan sebagainya, maka itu perkara-perkara yang perlu untuk kita tundukkan pandangan. Ala kulli hal, jadi perkara-perkara yang ianya halal pada zatnya, tapi selagi mana ia bukan hak milik kita, maka ianya basically haram ataupun tidak dibolehkan untuk kita gunakan. Naam. Kemudian disebutkan di sini pembahagian syubhat. Tadi pembahagian haram. Jadi pembahagian haram jelas. Satu, benda tu sendiri haram, tak boleh dalam apa keadaan sekalipun kecuali darurah. Kemudian yang kedua, perkara itu halal, tapi selagi mana ia bukan hak milik kita, maka tak boleh kita gunakan. Tu
pembahagian haram. Kemudian pembahagian syubhah, adapun yang syubhat, maka dia pula terbahagi kepada beberapa darjat. Yang pertama, ada yang sudah jelas dan yakin pengharamannya dan masih dalam syak tentang penghalalannya, maka syubhat-syubhat yang seperti ini hukumnya adalah hukum haram. Maksudnya dah yakin benda tu haram dengan beberapa pendapat para ulama, tapi syak diragui kehalalannya. Maksudnya ni ada perbezaan pendapat lah. Ada pendapat kata okey, ada pendapat kata tak okey, tapi kebanyakannya kata tak okey, segelintir mengatakan okey. Jadi seakan-akan berat keyakinan itu mengatakan ianya haram, dan sedikit mengatakan ianya iaitu boleh digunakan. Maka dalam keadaan ini kata Imam Haddad, bila berat lagi, banyak pendapat yang mengatakan ini haram, maka dianggap sebagai haram. Tu jelaslah, sebab benda tu memang kategori syubhah kan. Kita tengah perbahaskan tentang syubhah dan sifat wara'. Kemudian yang kedua, ada yang sudah jelas dan yakin penghalalannya dan masih dalam syak tentang pengharamannya, maka meninggalkan syubhat-syubhat seperti ini, semacam ini termasuk amalan orang yang wara'. Ni hakikat wara' lah. Benda tu jelas, benda tu halal, tapi ada yang mengatakan haram ataupun tak boleh digunakan ataupun syubhah. Banyak kata halal, tadi tu banyak kata haram, dah khalas lah, dah memang dianggap sebagai haram. Ini banyak yang kata halal, tapi ada segelintir masih kata mengatakan itu haram ataupun syubhah dan sebagainya. Maka orang yang bersifat wara' akan meninggalkan daripada syubhat-syubhat yang kategori yang kedua ni. Itu yang benar-benar sifat wara'. Karya besar tu kena tanya ustaz-ustaz yang lebih tinggi kot. La ilaha illallah. Bagus, ahsan, tanya ustaz-ustaz yang lebih senior lah. Saya la ilaha illallah. Naam. Naam. Ada satu imam yang besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dia menulis banyak kitab, disebutkan tentang sifat wara'nya. Satu hari dia pergi ke masjid, dia bawa duit. Dia pergi masjid bawa duit. Lepas tu on the way back, dia balik, dia perasan duit dia tercicir ataupun tertinggal. Jadi dia pun balik ke masjid, tengok dekat masjid, pergi kat tempat yang dia duduk, dia nampak duit. Bila dia nampak duit dan dia tengok tak ada siapa orang duduk kat situ, dan tak ada orang yang, tak ada orang, so tak ada orang yang claim lah duit tu dia punya. So most probably duit tu dia punya, sebab dia yang duduk kat situ sebelum ni, dan duit tu pun most probably dalam keadaan sama, yang mana dia boleh cam duit dia dan ataupun bukan duit dia. Tapi tergerak dalam fikiran dia, mungkin ada orang yang duduk dekat situ selepas dia yang juga tertinggal duit tu. Ni nak tunjukkan sifat wara' orang-orang salih. Dah tahu dah memang duit tu nampak macam duit dia, tempat yang duit tu ada pun dekat tempat yang dia duduk, dan kat situ tak ada orang lain. Tapi sifat wara', dia kata khalas, mungkin ni duit orang lain punya, jadi dia pun balik-balik tinggalkan duit. Ni punya orang-orang salih ni. Padahal dah memang, kalau kita kan, siapa lagi? Most probably pun mungkin kalau ada bad duit pun kita tahu tu bad duit. Tapi diorang akan tengokkan possibility, mungkin orang lain pun boleh ada bad duit sama macam dia. Punya dalam diorang bersifat berhati-hati terhadap duit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak mudah. Maksudnya tu perkara-perkara yang tapi sifat-sifat wara' ini yang mana akan disebutkan kejap lagi, tanda hakikat takwa. Tanda hakikat takwa. Disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah ni pun famous. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia ada pembantu. Jadi pembantu dia keluar masuk. Kadang-kadang orang bagi makanan dan sebagainya. Jadi setiap kali orang pembantu dia bawa balik makanan, dia akan tanyalah daripada siapa yang bagi dan sebagainya. Kalau benda tu halal, dia akan makan. Maksudnya kalau tak ragu-ragu, dia akan makan. Kalau ragu-ragu, dia akan tinggalkan. Satu hari pembantu dia bawa balik makanan ataupun bawa balik susu. Mungkin terlepas pandang, Sayyidina Abu Bakar pun terus minum. Bila dia dah minum, baru dia perasan, aku tak tanya. Jadi dia pun tanya. Jadi pembantu pun cerita, dulu sebelum aku masuk Islam, aku ada bekerja dekat satu orang tukang sihir, kahin.
cerita dulu, maksudnya dia pernah bekerja dengan orang tukang sihir tu, tapi sekarang ni mungkin orang tu pun dah Allahu alam. Walhasil pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai itu perkara yang syubhah. Maka apabila dia anggap perkara itu sebagai satu syubhah, jadi dia pun buat apa? Dia pun cuba untuk keluarkan balik daripada makanan, daripada susu tersebut. Ya, ini betul-betul cuba untuk keluarkan balik, sampai pembantu dia kata, ya ini aku takut kau akan mati disebabkan apa yang kamu lakukan. Punya nak keluarkan setiap titik daripada susu tersebut, sehingga pembantu dia takut akan membahayakan kesihatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan bahawa aku tak rela satu titik pun daripada susu itu bertukar menjadi darah daging aku, kerana Nabi SAW menyebutkan seperti mana dalam hadis tadi, yang kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka adalah lebih layak untuk memakannya. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah api neraka itu walaupun dengan separuh biji kurma. Maksudnya apa? Punya orang-orang Nabi ingatkan kita agar berhati-hati, walaupun separuh biji kurma itu kalau kita tak pasti halal dan haramnya, maka keluarkan balik. Bahkan Nabi SAW, orang yang paling bersifat rahmah, kasih sayang terhadap ahli keluarganya, khususnya cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Satu hari Sayyidina Hasan ataupun rumah Rasulullah ni kadang-kadang orang bagi hadiah, kadang orang letakkan barang-barang zakat dan sebagainya. Maka satu hari Sayyidina Hasan masa kecil telah pergi makan satu biji kurma, ambil biji kurma dan letakkan kurma itu daripada duit zakat ataupun kurma zakat yang diletak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah nampak, Nabi pun bergegas bangun dan korek balik kurma itu daripada mulut Sayyidina Hasan sehingga dikeluarkan. Dan kemudian dikatakan ahli keluarga Rasulullah tidak makan daripada harta zakat. Maksudnya itu sebab harta yang kotor ni bukan dianggap sebagai haram pun, tapi maksudnya dilaranglah untuk ahli keluarga Rasulullah untuk makan daripada harta zakat. Maka dikeluarkan balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun menyebabkan cucunya itu macam nak cok dan sebagainya, tapi dilakukan. Nak tunjuk kepada kita umat Rasulullah bahawa pentingnya untuk menjaga daripada perkara-perkara yang syubhah dan yang haram. La ilaha illallah. Sorry? Sah. Kalau nak tengok daripada orang-orang salih punya cara, dia orang akan hatta duit tu ataupun benda tu pun dia orang tak akan roll lah, senang kata. Biasanya kita akan sebutkan macam roll kan, kita akan roll, guna dulu duit ni letak balik. Hatta kalau orang-orang salih, dia orang akan hatta perkara-perkara tu pun dia akan jaga. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang salih, kalau dia dapat duit ataupun dia dapat barang daripada orang salih lain, dia akan simpan barang tu. Contohnya duit, dia akan tengok dia punya serial number tu, simpan, nak ambilkan keberkatan. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya punya dia orang jaga perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Ada satu orang salih, yang ini macam satu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Dia kalau nak mendekati makanan yang syubhah, seakan-akan ada urat dekat tangan dia yang akan menggeletar. Jadi bila dia dekat perkara yang syubhah tu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jadikan kamu nampak perbezaan antara yang halal dan yang haram. Lebih kurang macam tu. Nah, bahkan dalam mazhab Syafi'i, kita juga diajarkan untuk bersifat berjaga-jaga, berhati-hati ataupun mengelakkan diri daripada perkara-perkara khilaf. Maksudnya ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi kita akan mengambil stand untuk mengelakkan daripada khilaf. Contohnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, dan ini berlaku dalam mazhab Syafi'i je, sembahyang untuk nak qada solat selepas solat subuh boleh, walaupun secara umumnya lepas subuh sehingga matahari terbit dan selepas asar sehingga matahari terbenam, waktu yang dilarang untuk melakukan solat. Tapi kalau solat yang kita nak lakukan itu contohnya qada yang fardu ataupun nak qada solat-solat sunat, maka dibolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita diajar
untuk mengelakkan daripada bertembung dengan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan ianya tak boleh, maka kita qada selepas terbit matahari ataupun selepas terbenamnya matahari. Syuf, hatta dalam masalah fiqah pun bersifat berjaga-jaga, berhati-hati untuk tidak melakukan perkara-perkara yang ada ulama kata tak boleh. Itu sifat wara'. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni macam-macam lah kalau nak ikutkan perkara-perkara kan. Contohnya macam rokok, contohnya macam muamalat, interaksi dengan hal-hal duit dan sebagainya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Maka sifat wara' di sini adalah untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan ataupun terjebak ataupun what's the word, berinteraksi dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai syubhah. Sebab ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi yang sebaiknya untuk kita mengelakkan diri daripada perkara tersebut. Dan subhanallah, bersifat wara' ni perintah Allah kepada setiap orang, bukan hanya kepada orang pelajar agama ataupun ustaz-ustaz sahaja. Secara umum setiap orang Islam, setiap orang yang beriman itu dianjurkan, digalakkan untuk kita bersifat wara'. Bersifat wara' daripada segi makanan, bersifat wara' daripada segi mencari rezeki, bersifat wara' daripada apa-apa perkara yang kita dapat dan sebagainya. Apatah lagi orang-orang yang belajar agama, apatah lagi orang-orang yang menghadiri kelas-kelas agama, apatah lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa mendampingi majlis-majlis zikir dan sebagainya. Maka lebih aula untuk kita bersifat dengan sifat wara' ini. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita sifat wara' dan berikan kita taufik untuk tidak melakukan apa-apa melainkan setelah kita meyakini 100% kehalalannya. Disebutkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, satu hari ataupun satu kali beliau pergi berperang. Kemudian setelah memenangi daripada peperangan tersebut, maka diorang pun buat makan besar lah, buat feast, pesta. Jadi semua orang pun makan daripada daging dan sebagainya. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia tak makan. Apa dia buat? Dia pun balik ke khemah dia, ambil satu bungkusan. Lepas tu dalam bungkusan tu ada lagi satu bungkusan, dalam satu bungkusan tu ada lagi satu bungkusan, 3 bungkus. Dan kemudian dalam tu ada roti kering. Kemudian dia pun makan daripada roti kering tersebut. Jadi orang yang berada berdekatan dengan Sayyidina Ali, dia kata, kenapa kamu tak makan sekali lah dengan orang lain kan? Dia kata, roti yang aku makan ni, aku tahu siapa yang tanam, aku tahu siapa yang tuai dia, siapa yang hiris ataupun giling ataupun tumbuk dia sampai hancur, dan siapa yang bake. Sampai begitu sekali sifat waraknya. Maksudnya setiap proses daripada penyediaan makanan itu diketahui siapa yang buat. La ilaha illallah. Dan kat sini peluang untuk para ibu sebenarnya, walaupun ianya susah, untuk kita para ibu ataupun ayah tugasnya lah bawa rezeki, duit, tapi ibu yang menyediakan makanan. Jadi macam mana kita nak bersifat warak dalam nak beli makanan, dalam nak menyediakan makanan dan sebagainya. La ilaha illallah. Kadang-kadang memang tak mudah. Kita hidup dekat zaman semua orang sibuk, semuanya fast food dan sebagainya. Allahu a'lam, kalau nak jaga betul-betul tu bukan satu perkara yang mudah. Tapi sebanyak mana yang boleh kita kurangkan, kita cuba kurangkan. Mungkin ada waktu-waktu yang kadang-kadang memang susah, khalas kita dalam journey dan sebagainya, beli je lah apa yang mudah. Tapi sebanyak mana yang boleh kita jaga, kita jaga. La ilaha illallah. Sebagai contoh, kadang-kadang makanan di-prepare oleh orang-orang yang kadang tak sembahyang, tak jaga sembahyang. Orang yang kadang-kadang orang tak jaga sembahyang, kadang kebersihan pun kadang susah nak jaga. Kadang-kadang kita pergi makan dekat kedai yang mana yang disediakan makanan tu orang bukan Islam lagi, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Ataupun kadang-kadang makanan itu sewaktu di-prepare ada lagu-lagu yang pelik-pelik yang dipasang, sehingga benda itu akan mendatangkan kesan seperti mana disebutkan, kalau air itu dibacakan Fatihah ataupun dibacakan perkara-perkara yang baik, ianya akan menjadikan air ataupun makanan itu positif. Dan sebaliknya, kalau ianya dibacakan kat makanan ataupun air itu perkara-perkara yang negatif, maka yang masuk tu pun negatif. Walaupun pada asalnya makanan tu halal, dibeli pun dengan rezeki yang halal, tapi kalau kita nak tengok, disebutkan juga tentang satu orang saleh ni, dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi
bila time waktu makan dia tak makan, maksudnya dia kena tuduhlah melakukan satu kesalahan, tapi padahal bukan salah dia. Ala kulli hal, jadi bila makanan tu dibawa oleh tangan orang yang mungkin bukan orang Islam dan sebagainya, maka dia enggan untuk nak makan. Sebab apa? Dia rasa dibawa makanan itu oleh tangan orang yang bukan Islam, punya jauh. Maksudnya ni bukan perkara yang halal yang haram, tapi maksudnya punya diorang berjaga-jaga, hatta dalam perkara-perkara yang macam tu pun dia akan jaga. Bahkan diceritakan tentang sebahagian daripada Mufti Tarim yang telah meninggal dunia, abang kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habib Ali masyhur. Dikatakan hatta dia dekat Yaman, kalau dia bermusafir keluar daripada rumah dia ataupun bandar dia, kota dia, pergi dakwah dan sebagainya, dia takkan makan daging. Dia takkan makan daging. Warak, sifat warak. Boleh, kita tahu halal, negara Islam dan sebagainya, tapi punya diorang berjaga-jaga. Subhanallah. Dan disebabkan itu, kita tengok amalan dia pun luar biasa. Maksudnya disebabkan sifat warak mereka itu luar biasa, maka amalan yang mereka mampu untuk lakukan juga luar biasa. Dan mereka diberikan pelbagai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat mereka itu. La ilaha illallah. Sebab tu kadang-kadang disebabkan makanan-makanan syubhah ataupun perkara-perkara yang syubhah yang telah masuk dalam diri seseorang, susah untuk dia nak dapat sifat khusyuk dalam salat, susah untuk dia nak menangis apabila bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, susah nak ada sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana perkara-perkara tersebut, perkara-perkara syubhah ni seakan-akan menjadi penghalang, menjadi hijab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami mampu untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami perkara-perkara yang batil sehingga kami dapat mengelakkan diri daripada melakukannya, daripada terjumus dalam melakukannya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada dosa yang kita boleh nampak ianya dosa, tapi ada dosa yang kadang-kadang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dharu zahiral ithmi wa batinah, tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Maksudnya dosa yang tak nampak. Mungkin dosa yang nampak tu kita mampu tinggalkan, tapi dosa-dosa yang tak nampak tu, dan dosa yang tak nampak ni kadang-kadang tak boleh kita nampak melainkan dengan ilmu. Sebagai contoh ni lah, sifat warak ni kan, kadang-kadang kita tak nampak perkara-perkara. Kalau tak ada sifat warak, susah untuk nak dekatkan diri, susah untuk terangkat hijab, susah untuk nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takkan tahu melainkan dengan ada ilmu. Ataupun dosa-dosa yang tak nampak ni adalah dosa-dosa hati, juga perlu ada ilmu. Dengan dosa-dosa hati tu, nak tinggalkan dosa-dosa hati ni bukan satu perkara yang mudah. Dosa-dosa hati ni apa? Seperti mana yang berlaku kepada Iblis. Iblis tu orang yang paling banyak ibadah. Dikatakan tak ada tempat di langit dan di bumi melainkan telah disujud oleh Iblis. Punya banyaknya ibadat dia sehingga dinaikkan darjat dia bersama para malaikah, bahkan dijadikan ketua para malaikah. Tapi disebabkan ada dosa-dosa hati yang tidak ditinggalkan, seperti hasad, dengki, ataupun rasa takabur, rasa diri dia hebat dan sebagainya, maka dia telah dicampakkan daripada pandangan rahmat ataupun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati, berjaga-jaga daripada sifat hasad, kerana hasad, dengki itu akan memakan pahala kamu seperti mana api memakan daripada kayu api. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan daripada Allah daripada orang yang berhasad ketika dia hasad dengki. Orang yang hasad ni dah teruk dah, tapi bila dia sedang berhasad dengki itu lagi teruk. Maksudnya kita minta perlindungan daripada orang-orang yang berhasad dengki ketika dia bersifat hasad dengki. Sebab tu yang terjadinya ain dan sebagainya, orang tak puas hati lah.
kan, sebab ada ain. Orang yang bersifat hasad ni kadang-kadang bila dia melihat kepada orang yang diberikan nikmat dengan pandangan yang jahat, maka akan terkena pandangan jahat tu kepada orang lain. Seperti mana kalau orang-orang baik, orang-orang salih ni memandang kepada orang lain dengan pandangan rahmat, orang tu akan mendapat kesan yang baik. Jadi pandangan yang baik memberi kesan yang baik, pandangan dengan niat yang buruk pun akan mendatangkan keburukan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan di sini, itu yang kedua, tadi kan kita baca yang dua. Kemudian yang ketiga, ada yang masih di antara haram dan halal, seperti sesuatu yang boleh jadi halal dan boleh jadi haram. Nabi SAW telah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Hanya saja yang menunjukkan kewarakan seseorang itu apabila dia menjaga dirinya daripada hal-hal yang masih dimuskilkan tentang hukumnya, sehinggalah menjadi jelas dan yakin. Seseorang itu tiada dikira dari orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan halal yang mutlak kerana dibimbangkan jika dia mengambilnya kelak dia akan terhumban di sebaliknya dari yang syubhat dan yang haram. Nabi SAW telah bersabda, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tiada akan mencapai seseorang hamba darjat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, sehingga dia meninggalkan apa yang tiada mengapa kerana bimbang kemudian ada apa-apa padanya. Berkata para sahabat Nabi SAW, kami terpaksa meninggalkan 70 bab, yakni banyak bab, banyak perkara yang halal kerana bimbang terjerumus ke dalam yang haram. Ini merupakan satu cerita yang telah dilihat oleh zaman sejak lama dahulu. Tetapi kita siapa yang dapat menahan diri dari hal-hal yang syubhat dan yang haram? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah. Naam. Jadi bila kita tengok keadaan orang-orang di zaman dahulu, orang-orang saleh, sebab tu dikatakan yang halal, harta ni halal tu dikena hisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram itu akan diazab. Jadi para sahabat meninggalkan daripada perkara-perkara yang halal, takut terjerumus kepada perkara yang haram. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Ramadan diampunkan dosa kita dan diberikan kita sifat takwa yang sempurna, hakikat daripada takwa, yang mana merupakan matlamat daripada puasa di bulan Ramadan ataupun matlamat daripada puasa, dan diberikan kita sifat warak untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang halal, takut terjerumus ke dalam perkara yang syubhat dan yang haram. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.